Assalamualaikum. Okay guys, so hari ni kita akan fokus 2.4 fotosintesis, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So mula-mula saya akan pergi tindak balas bersandarkan cahaya dulu yang berlaku di thylakoid. Okay, tahu kan thylakoid? Thylakoid ni kantung cakra yang ada dalam kloroplas. Okay. Jadi, kena tahu dulu, tindak balas bersandarkan cahaya ni, dia hanya berlaku bila ada cahaya sahaja. Dan tujuan penting dia adalah untuk hasilkan ATP, iaitu molekul tenaga. Lepas tu dia nak hasilkan NADPH, air, dan dia nak hasilkan oksigen. Antara 4 hasil tindak balas ni, ATP dengan NADPH akan menjadi bahan yang akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Jadi tanpa tindak balas bersandarkan cahaya, tindak balas tidak bersandarkan cahaya tidak boleh berlaku. So kita zoom thylakoid. Tindak balas bersandarkan cahaya dia berlaku dalam membran thylakoid. Membran, tahu kan membran? Okey, so dalam membran thylakoid ni ada klorofil, iaitu pigmen yang menyerap cahaya, menyerap tenaga cahaya. Klorofil ini adalah sejenis molekul. Jadi dalam klorofil ni ada elektron. Okey, dalam klorofil ni ada elektron. So kita pergi satu persatu ayat kat sini dan saya akan terangkan di sini. Okey, tengok Ayat pertama, pigmen fotosintesis di permukaan thylakoid akan menyerap tenaga cahaya. Okey, maksud dia cahaya datang masuk dalam kloroplas, lepas tu pergi ke thylakoid dan akan diserap oleh klorofil. Okey, yang tu senang. Jadi, apabila tenaga cahaya masuk dalam klorofil, tenaga cahaya ni dia akan mengujakan elektron dalam pigmen klorofil ke aras yang lebih tinggi. Maksudnya, tenaga cahaya ni dia akan bagi tenaga yang banyak pada elektron yang ada dalam klorofil ni. Elektron ni, elektron ni. Okay. Bila elektron ni dapat banyak sangat tenaga, dia akan jadi teruja. Bila dia teruja, dia akan keluar meninggalkan klorofil. Dia akan keluar meninggalkan klorofil. Okey. Jadi, elektron dia satu yang sangat kecil lah. Bila dia nak keluar dan dia nak bergerak, dia perlu pengangkut. Macam kita nak bawa barang, kita guna lori. Jadi lori tu pengangkut barang kita. Sama juga elektron ni diperlukan pengangkut untuk dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi sebab itulah elektron yang teruja daripada klorofil akan melalui satu siri pengangkut elektron. Dia akan lalu satu siri pengangkut elektron ni. Yang cikgu highlight ni. Bahasa Inggeris dia electron transport chain. Okay, so elektron yang teruja tadi yang meninggalkan klorofil tadi, dia akan masuk dalam pengangkut elektron yang pertama, lepas tu dia pergi ke pengangkut elektron yang seterusnya, lepas tu dia pergi ke pengangkut elektron yang seterusnya. Okey. Apabila dia bergerak dari satu pengangkut ke satu pengangkut, tenaga daripada elektron tadi tu dia akan tolong menukarkan ADP menjadi ATP. ADP menjadi ATP, iaitu molekul tenaga dalam bentuk ATP lah. Okay. So, hasil pertama dah dapat ATP. Tengok ayat ni, tenaga daripada elektron digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Okay. Elektron ini akhirnya akan diterima oleh penerima elektron terakhir, iaitu NADP+. So, penerima elektron terakhir ni, nama dia NADP positif. Okay. So, ini penerima elektron terakhir. Dalam masa yang sama, fotosintesis ni menggunakan air juga, betul tak? Jadi dalam masa yang sama ada satu lagi proses berlaku, iaitu fotolisis air. Fotolisis air ni adalah cahaya memecahkan molekul air. H2O, air yang digunakan untuk fotosintesis tu, dia akan pecahkan kepada ion H+, iaitu ion hidrogen,
dengan ion OH minus, iaitu ion hidroksida. So, NADP plus ini dia akan bergabung dengan ion hidrogen ini yang daripada fotolisis air tadi untuk membentuk NADPH. Okey, siapa yang tak faham, maksudnya pengangkut elektron tadi tu, dia bawa elektron dan dia bawa ion hidrogen sekali bersama dia. Dan nama dia sekarang NADPH. Okey. So, dah ada dua hasil tindak balas cahaya, NADPH dengan ATP. Dua bahan ni akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, next. Ayat dia, NADP plus terusnya bergabung dengan H plus daripada fotolisis air dan membentuk NADPH yang merupakan satu ejen penurunan. Ejen penurunan ni maksudnya dia boleh menderma elektron pada sebatian lain. Okay. So, baca terus. Pigmen molekul klorofil menarik elektron daripada air melalui fotolisis untuk kembali stabil. So, sekarang ni tadi elektron dah keluar. Elektron dah keluar daripada klorofil, betul? Dia teruja, dia meninggalkan klorofil, pergi ke siri pengangkut elektron. So, sekarang ni molekul klorofil jadi tak stabil sebab elektron dia hilang, elektron dia keluar. Jadi macam mana dia nak stabilkan balik molekul klorofil? Dia akan tarik elektron daripada air yang dipecahkan tadi. Maksudnya nampak H ni dah bergabung dengan NADP+. So dah abaikan ni. Okey, jadi tinggal OH- ni, ion hidroksida. Jadi dia akan kita nampak ada simbol negatif ni, maksudnya ada elektron sini. So, elektron ni akan ditarik oleh klorofil. Untuk stabilkan balik klorofil tadi. Jadi tinggallah OH, betul? Sebab dia dah derma elektron dia. Jadi OH yang tinggal ini membentuk oksigen dan air. Nampak macam tak logik kan? Macam mana OH boleh bentuk O2 dengan H2O padahal dia OH je? Macam ni. Sebenarnya OH ni dia lebih daripada satu. Dia banyak sebenarnya. Persamaan sebenar dia adalah 24 OH. Dia akan membentuk 12 H2O tambah 6 O2. Kalau guna persamaan kimia ni seimbang kan? Sebenarnya persamaan sebenar dia begini. Tapi disebabkan kamu tingkatan 5, dia tak nak bagi complicated, dia ajar OH je lah. Okay. So ingat saja, selepas elektron daripada ion hidroksida ditarik oleh molekul klorofil, dia akan membentuk oksigen dan air. Itu je. Jadi kalau kamu tengok sini, ini ada oksigen, ini ada air. Dapat lagi dua hasil tindak balas bersandarkan cahaya. So hasil dia ATP, NADPH, air, oksigen. Complete. Cuma air ni nanti dia akan guna untuk kegunaan tumbuhan lah. Dan oksigen ni pula akan dibebaskan keluar. So hanya ATP dengan NADPH yang akan meneruskan perjalanan dia ke tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, next kita akan masuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni dia berlaku di stroma. Okay, berlaku di stroma. So ini stroma, ruang antara granum. Okay, apa yang terjadi? Ingat, kita akan gunakan bantuan NADPH dan ATP yang kita dapat daripada tindak balas cahaya tadi. Nama lain tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni adalah tindak balas gelap ataupun kita Kelvin. Dia ada banyak nama. Okay? So kita tengok.
gas karbon dioksida akan diikat kepada sebatian organik 5 karbon membentuk sebatian organik 6 karbon. Okey, begini. Tak payah pening-pening macam ni. Dalam stroma ni, dia ada sebatian organik 5 karbon. Memang dah ada. Nama dia RUBP. Ribulose biphosphate. Tapi kamu tak perlu tahu ni. Okey, kamu perlu tahu dia 5 karbon je lah. Jadi, sebatian 5 karbon ni, dia ikat karbon daripada karbon dioksida. Okey, karbon dioksida kan ada karbon C tu. Jadi, dia akan menghasilkan sebatian 6 karbon. So, ingat syarat fotosintesis. Cahaya, air, karbon dioksida. Cahaya kita dah guna dalam tindak balas cahaya. Air kita dah guna dalam tindak balas cahaya. Jadi sekarang kita guna CO2 pula. Dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Kemudian sebatian 6 karbon ni dengan bantuan NADPH dan ATP, dia akan bantu turunkan sebatian 6 karbon ini menjadi monomer glukosa. Okay, so NADPH dia akan jadi NADP plus balik. Dia akan jadi semula NADP plus bentuk asal dia. ATP dia akan jadi ADP plus P balik. Lepas dia bagi elemen yang dia nak bagi, dia akan bertukar jadi bentuk asal dia dan dia akan kembali ke tindak balas cahaya dia. Sama juga dengan ATP. Okey. Monomer glukosa terkondensasi untuk membentuk kanji. Kanji akan disimpan dalam stroma kloroplas. Maksudnya gabungan monomer glukosa tu dia boleh bina macam-macam. Contohnya lipid, sukrosa, kanji dan sebagainya. Mengikut keperluan tumbuhan. Boleh tengok persamaan tindak balas keseluruhan fotosintesis. 12 H2O tambah 6 CO2 dibantu oleh tenaga cahaya dan klorofil. Okey, dapat glukosa, oksigen dan air. Boleh tengok gambar ni untuk kesimpulan. Nampak? Ini tindak balas bersandarkan cahaya. Air masuk. Lepas tu ada cahaya. Syarat dia ada cahaya dan air. Lepas tu berlakulah tindak balas bersandarkan cahaya. Hasil dia NADPH dan ATP. Dan hasilnya akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Ni kita Kelvin, nama lain tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So, bila masuk sini, dia guna karbon dioksida. Okey, menjadikan 5 karbon dalam stroma tu jadi 6 karbon. Lepas tu, 6 karbon tu akan diturunkan menjadi gula, glukosa. Nampak ni, hasil tindak balas bersandarkan cahaya, oksigen. Yang ini, oksigen ni dibebaskan keluar. Yang ni, glukosa ni digunakan untuk seluruh tumbuhan. Okay. So, selepas ATP bagi tenaga pada kita tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Dan dia NADPH ni bagi elektron dengan ion hidrogen kepada tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Maka dia akan bertukar balik jadi NADP plus dengan ADP dan digunakan semula untuk tindak balas bersandarkan cahaya. Untuk perbandingan tindak balas bersandarkan cahaya dengan tindak balas tidak bersandarkan cahaya, okey, perbezaan dia, kalau cahaya tempat dia tilakoid, dihasilkan ATP, dia melibatkan fotolisis air, bahan tindak balas dia air, hasil tindak balas dia oksigen dan air. Untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya, perbezaan dia, tempat dia stroma, melibatkan penurunan gas karbon dioksida. Lepas tu bahan tindak balas dia gas karbon dioksida, hasil tindak balas dia glukosa dan menggunakan molekul ATP. Okey, kalau persamaan dia dimangkin oleh enzim, tapi enzim ni kamu tak perlu tahulah, dan berlaku dalam kloroplas. Okey, itu saja. Terima kasih. Bye.